Assalamualaikum para sahabat edisi Malam Seram. Terima kasih kerana klik video pada kali ini, bermakna korang berminat untuk nak mendengar kisah-kisah seram. Minat gemar dengar cerita-cerita hantu kan. Yang mana berminat ni memang rasa sukalah bila kita dengar cerita hantu kan. Rasa kepuasan untuk kita. Jadi yang mana baru sampai ke channel Kiroma, perlukan korang untuk tekan butang subscribe, like, share dan sebagainya. Mungkin ada yang tanya, kenapa buat voice over? Sebelum ni molek je buat video macam biasa. Kata saja nak tukar angin sikit kan. Tak salah kot. Kita try tukar angin sekali dua kan, kita buat voice over. Kalau buat voice over ni maknanya dia akan baca kisah-kisah seram lah. Jadi tanpa buang masa, kita akan masuk ke kisah seram kita. Dan rasa sedikit sebanyak boleh menjadi sebuah pengajaran untuk kita juga tahu. Kisah pada kali ini dikongsikan oleh seorang perempuan yang bernama Nina. Dia ni berasal daripada Johor, tapi tinggal dekat Selangor lah. Dia berkahwin sahabat pada tahun 2012. Pada awal perkahwinan dia ni, keluarga mertua dia ajak supaya tinggal bersama dengan dia kan, memandangkan suami dia ni merupakan anak tunggal. Jadi bila ayah dan juga ibu mertua ni dah tua kan, takut tak ada siapa-siapa yang nak menguruskan dia, lagi anak tunggal. Jadi suami dia lah yang bertanggungjawab tahu. Tapi dia tak kisah pun. Tapi bila dah lama kan, dah ada anak tu, maka si Nina ni rasa nak privasi lah sikit. Dia berbincang lah dengan suami dia dan juga keluarga mertua dia ni secara baik lah. Jadi dia orang ni pun bersetujulah untuk si Nina dan keluarga ni berpindah. Ayah mertua dia ni punyalah bagus sebab tolong carikan rumah sewa. Tapi rumah sewa tu dia cari memang sangat dekat lah, 10 minit ataupun 15 minit dah kira sampai saja ke rumah sewa baru tu. Kira dekat je lah dengan rumah sewa yang ataupun rumah si ayah mertua dia ni tahu. Tapi dia tak kisahlah. Tapi dengan alasan kata, kok nanti rindu cucu kan, bolehlah ayah mertua dia dan mak mertua ni pergi tengok cucu-cucu dia. Ayah mertua ni siap bayarkan deposit lagi. Jadi dia orang ni, 3-4 orang ni tak kisahlah. Duduk rumah teres setingkat. Rumah teres tu dia ada 4 bilik tahu. Boleh kita katakan agak besar jugalah untuk mereka berempat. Tapi dia orang dah cukup bersyukurlah dapat menyewa rumah. Senang kalau family dia mari, tak payahlah nak menyewa hotel apa-apa, duduk saja rumah tu sebab dah ada bilik banyak tahu. Dan kisah seram ni bermula bila dia masuk saja rumah sewa tersebut para sahabat. Okey, dekat sebelah rumah sewa dia ni ada satu keluarga ataupun jiran lah kita panggil, orang Indonesia. Dah lama duduk Malaysia ni, sebab cara dia bercakap tu pun tak ada bunyi selain Indonesia pun. Dia ni ada 2 orang anak, satu orang lelaki dan seorang perempuan. Dan seorang perempuan ni lah nama dia Ina. Dia berkahwin, tinggal sekali dengan keluarga dia. Apa yang Nina bagi tahu adalah satu malam ni dia orang family ni baru saja balik daripada Johor. Dan dia tengoklah dekat rumah jiran tu ramai orang. Tapi malam kan dia buat tak tahu je. Belum dia orang ni nak turun daripada kereta, dia nampaklah si Ina ni duduk mencangkung tahu depan gerai rumah dia. Kita tahu stilah orang yang bercangkung ni macam mana kan. Dia sambil duduk cakap tahu. Dia macam mencakap-cakap siming dengan menggunakan tangan. Gitu. Jadi dia orang keluarga ni fikir, dah kenapa pula. Selepas daripada tu mak si Ina ni pun marilah jumpa dengan dia orang dan bagi tahu yang mana anak dia ni sakit rupanya. Sebab si Ina ni pernah tolak pindangan seorang lelaki untuk berkahwin dengan dia. Pada malam tu memang dia orang tak masuk tu rumah tu. Balik ke rumah mertua dia, tidur kat sana tau. Dan pagi esok tu dia terpaksa balik ke rumah sewa dia lah sebab nak pergi kerja. Yalah, baju kerja semua kan ada kat rumah sewa tu. Jadi balik saja dekat rumah, masa nak buka je pintu tu, dia dengar bunyi orang bagi salam. Masa dia toleh ke belakang, dia tengok, si Ina bagi salam. Tapi cara pandangnya tu agak sinis jugalah. Si Nina ni sampai takut. Assalamualaikum kak, baru balik ke? Katanya si Ina ni. Dia jawab lah macam biasa, Waalaikumsalam. Tapi kejap je ni, ambil baju lepas tu terus pergi je. Ni Ina ada masak ni, misuk, akak nak ambil lah. Jadi si Nina ni pun ambil lah tahu.
Bila ambil masuk saja dalam rumah, letaklah dia punya makanan tu di atas meja. Tak sempat nak buka sebab dia punya rushing punya pasal kan, nak cepat, letak gitu je. Siapa saja dekat office selepas daripada tu para sahabat, dia nampak tahu bekas makanan yang Ina bagi tadi ada duduk di atas meja office tu. Hai, dia kata macam mana boleh ada dekat sini, sedangkan dia rasa dia tak bau pun. Sambil dia duduk tenung kan bekas mi apa terpanggil misuk tu, dan tak lama daripada tu cleaner mari. Yang mana cleaner ni yang nak mari ambil sampah tau. Dengarlah cleaner tu bagi tahu, ni mesti akak lupa, ni Ina tolong bawakan makanan. Dia punyalah terkejut sambil tolak bekas makanan tu jatuh dekat bawah. Terburailah dia punya isi dalam bekas tu. Katanya ni bukan misuk tahu para sahabat, misuk rambut yang dicampur dengan paku. Terus dia macam sepak benda lah tu keluar daripada bilik breakfast tu, duduk dekat luar sambil tenangkan fikiran dia. Wish, apa benda yang jadi ni? Katanya si Nina ni, selepas daripada tu sahabat, memang banyak tahu kisah-kisah seram berlaku dekat family dia kan. Ada jugalah satu hari tu si Nina ni tengah masak dekat dapur, tiba-tiba bunyi anak dia ni menangis tahu. Selepas daripada tu senyap. Jadi si Nina ni pun pergilah tengok anak dia dekat depan ni. Bila dia tengok aja, rupa-rupanya si Ina tengah bermain dengan anak dia. Sebab dia dah kunci pintu tu, macam apa, pintu gate tu dia kunci. Dia terus ambil anak dia ni dan suruh Ina balik. Ina balik. Jadi Ina ni pun bangun tahu dengan selamba. Dengan relax je apa kata si Nina ni, dia seolah keluar melalui dinding. Dia macam boleh temu dinding tahu. Lepas daripada itulah anak dia ni menangis tak henti-henti. Jadi dia start je kereta balik ke rumah mertua dia. Jadi barang-barang dekat rumah sewa dia tu juga, dia macam berubah tempat tau. Kita panggil pun sofa, almari, termasuklah tong gas yang ada dekat dapur tu pun berubah. Berubah ni macam mana sahabat? Berubah ke kadang-kadang sofa ni dia pusing dekat sana, almari ni dia ada pusing dekat sini, masuk dalam bilik dia macam bergerak seperti mana ada orang yang alihkan benda lah tu. Jadi dia macam pelik lah, macam ada something yang benda pelik-pelik berlaku dekat rumah dia. Jadi si Ina ni pula setiap kali kalau keluarga si Nina ni balik, dia tahu timing bila dia kena balik. Waktu dia balik kerja ni dia tahu. Bila siapa saja dekat pintu rumah, jadi si Ina ni pun akan keluar dan akan bagi tahu satu benda sahabat. Kak, cantik tak saya susun rumah kak? Sambil buat muka seram gitu. Tapi nak ataupun tak, memang dia kena masuk jugalah dekat rumah tu. Jadi keesokan tu dia pergilah tahu cerita dekat mertua dia. Kena cerita jugalah. Kalau tak ceritakan takut kena marah apa-apa. Biarlah dulu nak sangat duduk privasi. Sekarang ni rasalah macam mana. Sampailah ke muncak kisah seram ni. Katanya dia punya suami dia ni kadang-kadang tak tentu dia punya waktu kerja balik tu macam mana. Ada yang sampai pagi, sampai tengah hari tahu. Dan adalah satu hari tu dia rasa macam tak sedap hati tau. Bila dia bangun saja daripada tidur, dia nampak suami dia ni tak balik lagi. Masa tu pula dia punya anak dia menangis tak henti-henti. Lepas bagi susu pun menangis juga, tak tahu kenapa. Si Nina ni pun carilah suami dia, pergi tengok ruang tamu, tak ada. Buka pintu dekat luar, rupanya tak ada kereta lagi. Dah rasa tak sedap hati, cubalah telefon ni, tapi dia punya call tak angkat-angkat. Jadi dia call lah ayah mertua ni, bagi tahu kuk lah suami dia ni ada duduk dekat kita panggil dekat rumah mertua dia tu, tapi tak ada. Maka pada malam tu, kembali lah pagi, mak mertua dia juga ayah mertua dia lah pergi ke rumah. Jadi mak mertua dia lah yang jaga anak dia ni. Si Nina dan juga ayah mertua ni pergilah keluar cari suami dia. Sebab dalam hati dia duduk bagi tahu, ni mesti suami aku ni ada dekat office ni. Jadi sampai saja dekat office, memang betul lah kereta suami dia ada dekat parking. Dia pun naik lah dekat office cari suami dia. Masa dia cari suami dia ni lah, dia nampak tahu suami dia ni dah terbaring, dah tidur pensang lagi lah, mungkin pensang lah kita kata, dekat salah sebuah kawasan. Tak tahu kenapa dia macam menjerit lah, tahu panggil nama suami dia banyak kali.
Tapi nasib baiklah dia punya ayah mertua dia duduk tenangkan dia. Kalau tak tahulah macam mana. Jadi ambil lah telefon nak call ambulans lah tahu. Tapi lain pula tak ada pada masa tu. Tengah dia orang tengah kaluk ni, tiba-tiba suami dia ni berdiri tegak sambil menyanyi lagu Negaraku. Dah kenapa pula? Masa ni lah bapak mertua ni suruh si Nina ni jangan duduk dekat sangat dengan suami dia. Suruh jauh sikit daripada suami ni. Dan secara tiba-tiba suami dia ni macam menjerit dan bagi tahu, kau dah ambil hak aku. Kau faham tak? Kau dah ambil hak aku. Sambil jari tu ditunjuk ke arah si Nina ni. Allahu Akbar. Pada masa ni tak payah bagi tahulah dia punya perasaan tu macam mana sahabat. Dia punya mulut tu dah habis terkunci tahu, tak tahu nak jawab macam mana. Dan dengar pula suara si suami dia ni macam garau, tak tahulah nak gelak ke nak menangis tahu. Jadi bapak mertua si Nina ni lah tanya, hak apa yang kita orang dah ambil ni, cuba kau bagi tahu. Nak selepas daripada tu suami dia berpensang balik. Dan bapak mertua ni rasa tak sedap hati. Dia kata, ni mungkin ada benda yang ganggu ni. Jadi nak ataupun tidak, dia angkatlah suami dia ni tahu, pergi masuk dalam kereta, lepas tu bawa balik ke rumah bapak mertua dia. Pada masa tu dia ada telefon lah salah seorang ustaz tahu. Mungkin member-member ayah mertua dia jugalah, supaya tolong tengokkan anak dia ni. Jadi malam tu memang dia tak balik ke rumah sewa. Dia balik ke rumah mertua dia. Yalah dekat rumah kan ada baby lagi, ada anak dia lagi. Memang dia takut jadi gangguan apa-apa. Cukup benda tu jadi dekat suami dia dah. Bila sampai saja dekat rumah, suami dia ni memang dah sedang tahu. Tapi suami dia macam senyap je. Dia ni nak cakap dengan suami dia pun dah kira takut. Ayah mertua dia ni lah yang banyak urus ni. Sebab dia ni bukan jenis orang yang kuat semangat juga. Lagi-lagi kalau melibatkan tentang benda-benda gaib ni, si Nina ni lagilah takut. Masa ustaz ni dia berdialog, bercakap dengan benda tu, si bapak mertua ni tak bagilah si Nina ni dengar. Takut lemah semangat kan, terkena histeria. Sebab ialah orang perempuan kan mudah kena histeria. Kat subuh juga baru benda tu setan tahu. Dia punyalah lama kan. Selepas saja ustaz ni solat subuh, jadi dia panggil lah si Nina dan juga ayah mertua dia. Jadi ustaz ni pun tanyalah apa benda. Dia start tanya Nina dan juga tanya ayah mertua dia lah. Dia kata, awak ada simpan apa-apa tangkar tak sebelum ni? Jadi si Nina ni pun jawab lah, kata, tangkar rasanya tak ada pula ustaz. Tapi ada. Dia bagi terfikir balik. Ada. Arwah atuk saya dulu pernah bagi ayat pendinding dan suruh bawa pergi mana-mana. Jadi ustaz tu macam, ayat pendinding, boleh saya tengok je? Jadi si Nina pun pergilah ambil dalam handbag dia ni tahu. Memang dia akan bawa semua ayat pendinding tu. Sebab arwah atuk dia bagi tahu ni ayat Al-Quran, cuma dia ditulis dan dibalut dalam kain yang berwarna merah. Bila-bila masa kalau si Nina ni rasa macam tak tenang je, kena buka dan baca. Benda ni memang dah jadi benda kebiasaan dia daripada zaman boja dulu. Dia akan baca. Jadi ustaz ni pun dia macam sambung balik lah. Patutlah benda tu marah sangat dekat awak. Rupa-rupanya dia tak dapat ganggu awak. Last kali dia ganggu orang yang paling rapat dengan awak. Si Nina ni dia bela tahu. Apa benda ni ustaz? Saya tak faham lah. Saya rasa saya tak pernah lagi buat orang marah. Tak apalah, benda ni pun dah lepas. Apa kata ustaz? Dah tak ada dah. Cuma dia bagi tahulah dekat si Nina ni supaya keluar cari rumah sewa yang lain. Selepas daripada kejadian tu lah, si Nina dan keluarga ni kira ambil penting jugalah nasihat ustaz tu. Last sekali dia pun berpindahlah semula ke rumah ayah mertua dia. Tak kisah dah privasi ke apa, janji selamat dan tak jadi benda tu lagi. Jadi bila berbalik kepada cerita dekat si Ina ni tahu, sebenarnya Ina ni sakit bukan kena buatan orang pun, tapi dia suruh benda hantu tu supaya berdamping dengan dia atas alasan sebab dia ni dah bayar tahu deposit rumah nak duduk rumah sewa yang Ina duduk tu. Tapi ayah mertua dia ni bayar deposit dengan harga yang lagi mahal. Jadi tuan rumah ni pun dia pulangkanlah balik deposit dekat Ina ni. Sebab ni lah si Ina ni dia rasa marah sangat. Ni cerita yang mana diceritakan oleh ayah mertua dia lah.
Dia pun minta maaf juga sebab rahsiakan benda macam ni daripada keluarga dia. Tapi Ghazal tak sangka pula lah benda ni boleh jadi lebih teruk, seteruk-teruknya. Tapi benda pun dah jadi kan. Dia kena hadap lah macam mana. Cuma yelah, katanya kesian jugalah dekat suami dia. Sampai sekarang tahu suami dia ni masih lagi dia punya badan-badan sakit. Tiba-tiba kaki ni rasa macam lembang, macam ada orang yang pegang. Selepas daripada tu kalau seminggu 2-3 kali mesti dia akan rasa macam ada orang tindih dia masih tidur. Masih lagi dalam berubat katanya. So kita doa-doa yang terbaik saja untuk mereka semua. Assalamualaikum para sahabat edisi Malam Seram.